Simbol-simbol yang misteri telah lama digunakan manusia. Bila ada banyak duit, sesetengah orang pasti ada keinginan untuk menunjukkan kekayaan mereka. Jika di zaman sekarang, kita biasanya akan show off kereta mewah, rumah besar dan percutian yang menarik. Kita juga boleh kongsikan kekayaan di media sosial untuk tatapan umum. Namun, masyarakat dahulu, jika mahu belagak atau menanyang harta mereka, ia dilakukan dengan cara yang tersendiri. Jom kita saksikan 5 simbol kekayaan zaman dahulu yang dianggap ganjil bagi kita. Nombor 5. Kolar baju putih. Jika ditenung lukisan orang barat zaman dahulu, khasnya golongan bangsawan mereka sekitar abad ke-16 dan 17, mesti mereka akan memakai pakaian yang mempunyai kolar besar berwarna putih. Kolar itu yang dinamakan sebagai kolar ruff merupakan simbol kekayaan seseorang pada zaman tersebut. Lebih besar kolar, lebih gah kedudukan seseorang itu dalam masyarakat berikutan hartanya. Warna putih pula dipilih bagi menampakkan bahawa individu atau ahli keluarga itu mampu menggaji pencuci yang bertugas memastikan kolar-kolar tinggi yang akan dipakai senantiasa berada dalam keadaan terbaik setiap masa. Nombor 4. Memiliki gula. Satu masa dahulu, gula adalah simbol status kekayaan seseorang, khasnya ketika abad ke-16 di Britain. Berikutan kesukaran untuk mendapatkan bekalan gula, hanya mereka yang benar-benar mampu berjaya mendapatkannya. Mereka jadikan gula sebagai arca bagi menunjuk kemampuan mereka. Gula yang telah dilarutkan akan dikeringkan sebelum diukir agar menjadi persembahan semasa acara-acara kemasyarakatan di kalangan ahli bangsawan. Arca-arca gula ini diukir menjadi bentuk haiwan, bangunan dan sebagainya sebelum dijamah oleh tetamu-tetamu yang hadir. Nombor 3. Saiz badan besar. Golongan bangsawan barat dahulu gemar menayangkan tubuh mereka yang gempal sebagai bukti mereka berkemampuan untuk menjamu selera. Lemak-lemak tubuh yang menggelebih, muka bulat berisi dan lengan yang tebal menggambarkan kemampuan seseorang itu untuk makan dan minum sepuas hati. Wanita-wanita yang berisi badannya dikatakan subur, seringkali dijadikan subjek lukisan pelukis-pelukis terkenal zaman dahulu, khasnya era abad ke-17 di Eropah. Lebih berat, lebih mampu. Lebih mampu, lebih berstatus tinggi. Nombor 2. Gigi buruk. Pada zaman dahulu, gigi yang buruk melambangkan kemewahan seseorang. Masyarakat Eropah sekitar abad ke-14 gemar menayangkan gigi mereka yang rosak bagi membuktikan mereka mampu mendapatkan gula. Budaya ini menjadi sangat popular sehinggakan ada yang sengaja menghitamkan gigi mereka dengan arang bagi memburukkan diri mereka. Bagi masyarakat Jepun sekitar abad ke-17, mereka turut mengamalkan amalan ohaguro, di mana seseorang itu akan menghitamkan gigi mereka dengan gabungan beberapa bahan seperti kayu manis, sabut kelapa dan teh yang akan dibakar untuk dilumur pada gigi. Ini kerana ohaguro adalah tradisi lama masyarakat mereka yang sangat popular di kalangan bangsawan dan golongan samurai bagi melambangkan kedudukan mereka dalam masyarakat. Hanya sekitar penghujung abad ke-19 barulah kerajaan Jepun mengharamkan amalan ini. Nombor 1. Nenas. Ada amalan di kalangan masyarakat bangsawan yang membeli nenas bukan untuk dimakan, sebaliknya untuk dijadikan hiasan rumah biarpun buah tersebut reput hari ke hari. Kedudukan nenas dalam masyarakat Eropah zaman dahulu agak tinggi, sehingga Raja Charles II meminta agar lukisan dirinya disertakan bersama dengan nenasnya pada abad ke-17. Peniaga zaman dahulu mengambil kesempatan ke atas populariti nenas, mula menjual bekas cantik yang membolehkan nanas didirikan untuk tatapan orang ramai. Lebih lucu, perkhidmatan menyewa nenas mula ditawarkan bagi membolehkan lebih ramai orang berlakon memiliki buah tersebut. Ada juga golongan hartawan yang sengaja membawa sebiji nenas ke mana-mana sahaja untuk menunjukkan dia orang yang ada kedudukannya. Ini pula simbol kekayaan kini yang dah tak relevan.
Keinginan nak menunjuk-nunjuk tu memang ada pada diri setiap manusia. Hidup dalam era kebendaan, ramai di antara kita yang suka menunjuk-nunjuk kemampuan diri. Ada beberapa barangan yang dijadikan simbol status seseorang, seringkali diangkat sebagai bukti kejayaan. Jom saksikan 5 benda yang sering ditayangkan tapi seperti dah tak relevan. Nombor 5. Kad kredit. Kad kredit perlu dilihat sebagai satu produk perbankan yang tidak lagi relevan sebagai simbol status kerana menggalakkan orang ramai berhutang, berbelanja melebihi keperluan. Dengan kadar faedah, caj perkhidmatan dan denda yang tinggi, sudah tiba masanya kita membuang mentaliti kad kredit dianggap sebagai simbol status seseorang. Nombor 4. Barangan jenama Apple. Zaman telah berubah. Kini pengguna sudah mempunyai terlalu banyak pilihan untuk mendapatkan teknologi yang setanding dengan apa yang dikeluarkan Apple dalam harga jauh lebih rendah. Tidak ada apa lagi yang boleh dibanggakan bergelar pengguna Apple ni. Jenama lain pun ada yang dah jauh lebih mahal harganya berbanding produk keluaran Apple kalau harga dijadikan ukuran. Nombor 3. Minum kopi. Pembukaan kedai-kedai kopi ini sedikit sebanyak dibantu oleh kemudahan pengimportan masuk biji-biji kopi berkualiti tinggi ke pasaran kita, sekaligus membolehkan banyak pengusaha bersaing menawarkan produk sama baik dengan jenama terkenal sedia ada. Perubahan ini juga menyebabkan usaha menayang air kopi hipster yang sering dibuat sesetengah individu semakin hilang impaknya. Ini kerana semua orang sudah mampu minum kopi sama. Tak dapat dinafikan Franse antarabangsa masih mempunyai prestij yang berbeza, khususnya dari segi kualiti penyediaan minuman dan juga penjenamaan. Sekarang, ramai usahawan luar bandar pun dah boleh memiliki bistro kopi yang mampu menawarkan kopi hipster. Kopi-kopi mahal ini seperti sudah menjadi teh tarik biasa di warung. Nombor 2. Bercuti di luar negara. Sebagai seorang yang belum pernah keluar dari Malaysia, memang ada timbul rasa teringin hendak melancong keluar, tak kiralah sekadar ke jiran dekat kita seperti Singapura, Thailand dan Indonesia. Zaman sekarang ni, semua orang dah mampu terbang. Era di mana melancong ke luar negara adalah peluang sekali seumur hidup sudah tidak relevan. Kedai-kedai menjual peralatan melancong tumbuh macam cendawan, banyak kedai menjual produk musim sejuk seperti pakaian dan aksesori juga sudah menjadi satu pemandangan biasa, menampakkan ada permintaan tinggi di kalangan ahli masyarakat kita. Yang mampu, mereka akan memilih destinasi pelancongan ke Eropah. Yang tak mampu, masih mampu melancong sekitar benua Asia atau Asia Tenggara. Nombor 1. Kereta. Jurang perbezaan harga di antara kereta tempatan dan kereta bukan jenama tempatan semakin hari semakin mengecil. Pasaran kereta bawah RM45,000 masih ditampung jenama tempatan, tetapi apabila kita membicarakan soal kereta di atas paras tersebut, persaingan harga sebenarnya layak dikatakan seimbang. Apa yang aneh, ada di kalangan ahli masyarakat kita masih melihat kereta jenama luar berharga RM75,000 adalah lebih baik berbanding kereta jenama tempatan pada harga sama, walaupun spesifikasi dan saiz kereta jenama tempatan jauh lebih baik. Bertekak tentang status dan darjat kereta ni memang riuh rendahlah perbincangannya. Tetapi akhirannya yang merasa bangga atau rendah diri ni, kedua-duanya tetap buat pinjaman dengan bank kan nak beli kereta. Hentikanlah perangai pandang rendah dan rasa rendah diri hanya disebabkan kereta, kerana kita semua adalah penghutang saja sebenarnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.